Sekarang ni di depan mata kamu dalam keadaan siri ke selari dah? Saya tanya balik. Yang kamu nampak depan ni, yang saya tunjuk dengan mouse ni, dalam keadaan siri ke selari? Selari. Siri ke selari? Kalau kamu bentangkan lita tu, kamu nampak dia dalam keadaan siri ke selari? Izri kata selari. Najwa, siri ataupun selari? Siri. Sadik? Sadik? Ada tak ada lagi Sadik tu? Sadik kata selari. Aziz, siri ke selari tu Aziz? Selari. Jawapan yang betul sekali sebenarnya siri ke selari? Siri. Jawapan yang sebenarnya adalah siri. Tengok betul-betul. Kalau selari kan dia akan bersambung di tengah-tengah ni, betul tak? Yang ni namanya siri. Penyambungan dalam keadaan sesiri sahaja. Okey, sekarang saya tunjukkan kepada kamu. Kenapa sambungan ada siri? Dan ada tak sambungan secara selari? Okey, kita masuk secara detail. Okey, ini tak refund biasalah. Sistem terdiri daripada peranti pengesan kebakaran disambung kepada panel penunjuk, pengeluar dan penggera kebakaran. Okey, dalam fire alarm sistem ni, dia ada 3 benda yang utama. Dia ada input, dia ada proses dan dia ada output. Input dia adalah benda-benda yang boleh memberi maklumat kepada prosesor dia, dan output dia adalah benda yang boleh bagi tahu kepada kita sama ada bunyi, lampu ataupun untuk hidupkan sesuatu. Dalam bahasa yang mudah, kamu nak tengok sistem fire alarm ni, dia punya block diagram dia. Yang pertama, input dia terdiri daripada kita panggil sensor lah, ataupun dalam fire alarm kita panggil sebagai smoke detector, heat detector dan juga break glass. Ini 3 benda yang biasa ada dalam input dia. Okey, kita pergi tengok pada input dia. Dia ada dalam komponen-komponen utama ni, dia ada pengesan ataupun sensor dia. Dia detect lah asap ataupun panas, ataupun lagi satu dia panggil break glass. Break glass tu kalau kamu pernah perasan, kalau kamu lalu di college ni, kamu akan nampak satu kotak warna merah. Kotak warna merah tu ada kaca dalam tu. Pernah nampak? Nah kan? Okey, yang tu dia panggil break glass. Break glass tu maksudnya kamu kena pecahkan kaca tu. Kalau kebakaran, kamu kena pecahkan sendiri. Sistem tidak akan tahu ada terbakar selagi mana kamu tak pecahkan break glass tu. Sekarang saya terangkan kenapa ada break glass, kenapa ada smoke, kenapa ada heat. Okey, yang ni adalah dia punya apa kita panggil block diagram dia. Yang pertama tentang detektor dia, sensor dia, lepas tu dia ada control panel dia, dan ketiga adalah penggera. Penggera ni adalah dia punya output lah. Loceng ke, lampu ke, hidupkan water pump ke dan sebagainya lah. Okey, kita pergi pada pengesan Kita pergi pada pengesan ni ataupun detektor dia. Okey, dalam pengesan ni terbagi kepada 2. Kalau kamu lihat dia ada yang asap ni ataupun smoke ni. Smoke ni terbagi kepada 2, iaitu ionization detector dengan optical detector. Untuk yang asap ni, kalau kat college ni, dekat tempat mana yang biasa kamu nampak? Kalau yang asap ni, kat mana pernah nampak? Dekat mana pernah nampak? Makmal pensyarah. Makmal pensyarah tu bukan asap. Yang tu adalah heat detector. Library, betul. Smoke ni dia akan diletak di tempat yang akan berlaku kebakaran, yang di mana tempat tu asap dia banyak. Kalau dekat college kita ni, dekat mana tempat lagi kalau berlaku kebakaran asap banyak? Selain dari library, kat mana? Makmal apa? Kalau kamu lihat dekat makmal, dia letakkan heat detector. Maksudnya pengesan kepanasan lah. Haba. Kenapa dekat makmal atau apa dia? Kafe. Tapi kafe tak boleh letak dekat dapur. Betul tak? Dia tak boleh letak kawasan yang orang merokok. Nanti dia akan kesan asap. Biasanya pengesan asap ni diletak di kawasan yang banyak buku, banyak kertas lah. Lepas tu kawasan yang berkapet.
Dia akan letak pengesan asap. Dan kawasan itu kalau terbakar, asap yang akan banyak dulu. Ruangan tertutup. Dan yang kalau lihat untuk haba pula, haba ni kawasan yang terbakar api akan banyak. Contohnya di mana kalau letak haba ni? Dalam kolej kita lah, kat mana tempat biasa nampak ada yang haba tu? Aziz, kat mana pernah nampak? Oh, Aziz. Dekat Kat mana kamu nampak? Wiring Bay. Kat mana? Wiring Bay. Wiring bay. Wiring bay tu sebenarnya kamu nampak heat ke smoke? Dekat wiring bay tu heat ke smoke? Smoke ni kot. Apa dia? Smoke ni. Tak dengar. Apa dia? Smoke punya. Smoke punya? Dewan kuliah. Okey, dewan kuliah tu kita letak smoke ke detector? Apa ni, heat detector? Dewan kuliah tu ada kerusi yang bentuk cushion, span kan? Lepas tu ada kapet, tepi dia ada kayu. Jadi tempat tu paling sesuai smoke ke heat? Smoke paling sesuai. Kalau macam makmal MEE, Izrik, makmal MEE tu sesuai smoke ke heat? Hit. Heat. Kenapa awak kata makmal MEE tu sesuai heat? Mesti ada sebab. Sebab tak Buat banyak banyak kertas. kertas. Apa dia? Sebab apa? Tak banyak kertas. Tak banyak kertas. Katalah, kan ada tugasan saya bagi kamu ni sebagai syarikat. Bila kamu kena syarikat, kamu kena pilih apa detektor sesuai nak letak di kawasan-kawasan ni. Sebab kamu tak boleh letak satu tempat tu campur macam-macam. Kamu kena define dulu. Macam bilik saya, dia letak heat saja. Bilik saya dia letak heat sebab bilik saya ada banyak perabot dan sebagainya. Kenapa dia tak letak smoke? Kenapa dia tak campurkan smoke dengan heat sekali dalam bilik? Sebab sebenarnya ada benda yang kebakaran kecil tu dia dapat detect haba. Haba. Okey. Katalah kita buat penyambungan. Kita buat penyambungan tu, kita boleh tak gabungkan antara heat dan juga smoke? Macam kita gabungkan, bolehkah kita gabungkan suis lampu dengan suis kipas? Boleh ke tak? Tak boleh. Sadiq, boleh tak agak? Sadiq? Tak. Kita boleh gabung ke tak? Satu heat detector, satu smoke detector. Boleh gabung ke tak tu? Boleh? Satu heat, satu heat, satu smoke. Boleh. Sebenarnya dalam fire alarm system dia boleh gabung. Dalam fire alarm system kita boleh gabung. Tapi dia ada tapi dia. Dalam fire alarm system ni kita kena lebih berhati-hati untuk meletakkan detektor ni supaya apa? Supaya bila kita nak buat troubleshooting, kita tahu yang rosak ni ataupun yang masalah ni smoke ke heat. Kalau kita biarkan dia campur, kita tak tahu yang masalah ni adalah smoke ke heat. Faham tak maksud saya? Faham ke tak? Nanti saya akan tunjukkan kenapa kita tak boleh gabungkan. Sebab nanti kita akan, katalah saya bagi contoh, kamu bayangkan bilik kuliah tu ada 3 tingkat, betul? Ground floor, first floor dengan second floor. Kalaulah kamu katakan bilik kuliah tu kamu dah setting sebagai zone 1. Zone 1 yang kamu nak letak di situ hanyalah
heat detector saja. Jadi bila berlaku kebakaran, lampu pada zon 1 akan blinking. Zon 1 saja akan blinking. Jadi kamu tahu, oh zon 1 ni heat dia tengah terbakar. Jadi kamu tahulah. Kalau kamu gabungkan boleh juga. Tujuan dia maksudnya nak maklumkan ada apa-apa kebakaran. Boleh. Tapi nanti bila kamu nak troubleshoot, dia ni yang sekarang ni, kalau katalah kamu nak buat maintenance kan, yang rosak ni smoke ke heat? Jadi kamu tak dapat define. Kalau kamu dah asingkan zon 1 kita pakai smoke saja. Zon 2 kita pakai heat saja. Zon 3 kita pakai break glass saja. Faham tak? Jadi bila kamu nak buat maintenance, nanti pihak-pihak yang buat maintenance ni tahu, oh zon ni pakai apa, zon ni pakai apa. Okay, clear Clear ke tak clear ni? Clear. Okay. Kita jump pada smoke detector dulu. Saya detailkan sikit. Okay, macam mana dalam fire alarm system ni, kita panggil smoke detector ni sebagai SD lah. Dalam bahasa mudah kita panggil SD lah. Kenapa kita panggil SD? Sebab dia adalah satu short form kepada smoke detector. Dalam smoke detector untuk fire alarm ni, dia terbagi pada dua. Yang ion dan juga yang jenis optical. Okey, tengok yang ion ni ni secara mudah lah ringkasan dia macam mana dia bekerja. Biasanya kalau yang smoke ni dia boleh pakai banyak kali sebab dia kesan asap, dia tak terbakar. Tapi kalau yang heat tu, bila dia terbakar ada cair, dah tak boleh pakai dah. Sekali pakai habis rosak. Tapi yang ni bila dia kesan asap, dia boleh kesan lagi asap kali kedua. Dia boleh kesan kalau kita nak, kalau kita cepat padamkan kebakaran tu, smoke ni masih lagi boleh berfungsi. Selagi tak cair dia punya cover depan ni, dia boleh pakai lagi. Okey, sebagai contoh lah kalau kamu lihat anak panah alpha source ni, dia akan keluarkan dia punya particle source ni lah. Lepas tu dia ada satu charge positif dan charge negatif di sini. Bila keadaan normal, dalam keadaan normal dia bersentuh lah. Sebab ada charge particle ni antara ion negatif dan positif. Ion negatif dan positif di sini. Tapi bila ada asap tu telah ganggu alpha particle ni di sini. Jadi bila dia ganggu, litar ni dia dalam keadaan normally open lah. Dalam keadaan normally open, jadi tu yang nanti dia akan menyalakan smoke detector tu. Dia akan dalam ni, kalau kamu nampak dia ada LED warna merah kat sini, nanti dia akan menyalakan smoke detector tu. Sama juga kalau kamu lihat pada optical pun sama juga. Nampak optical ni, dia ada apa kita panggil tu, kamu nampak dia macam pakai laser ni, dia akan penetrate dekat dinding dia ni. Tapi bila asap masuk, asap tu telah mengganggu perjalanan laser ni ataupun dia punya pancaran cahaya ni yang merah ni. Jadi bila dia terputus saja, dia kesan yang itu ada satu asap ataupun ada unwanted punya situation, dia akan bagi tahu pada control panel untuk bunyikan loceng. Okey, clear antara ionization dengan juga optical. Optical ni dia pakai macam fiber lah. Dia pakai laser, tapi yang tadi pakai ion. Ada dua benda lah kalau ditanya. Asap dia ada satu ion, satu optical. Okey? Faham? Untuk SD ni ada dua lah. Satu ion, satu optical. Dia tujuan dia sama je. Dalam keadaan normal dia bergerak macam biasa. Dalam keadaan normally close. Tapi bila dalam keadaan ada asap, dia akan open circuit. Jadi dia bagi tahu, oh litar ni ada masalah. Dan loceng akan dibunyikan lah. Okey, tengok contoh. Okey. Yang ni adalah heat detector ataupun kita panggil HD. Heat detector ni satu keadaan di mana kalau terbakar di bawah ni, nampak tak saya buat ada mouse saya gerak-gerak ni, terbakar cair je ni, sebab dia guna konsep dalam ni ada chamber dia ni. Bila terbakar, dia cair je, dah tak boleh pakai lagi dah heat detector ni. Dia kat sini dia pakai elemen pemanas. Bila kena api, yang ni dia hello. Kenapa tu? Tak dengar Yang lain okey tak? Dengar tak? Lag sikit. Oh, lag sikit Sekarang okey tak? Kalau ada masalah bagi tahu saya tak tahu. Kamu okey ke tak okey? Okey nak saya ulang balik ke yang heat detector ni. Ada juga. Okey, saya ulang balik yang heat detector. Heat detector ni dia tak sama macam yang smoke. Smoke tu dia guna ion dan juga optical. Tapi yang heat ni dia guna konsep air chamber ataupun dia ada diaphragm ni.
Kalau kamu lihat yang warna apa, purple ni, bila terbakar dia terputus, jadi dia akan nyalakan lampu ni, dia bersambung ni. Bila dia terbakar, dia contact, jadi dia bagi tahu ada berlaku kebakaran dan dia sampaikan kepada control panel akan sampaikan kepada dia punya apa tu, loceng lah. Tapi bila dah terbakar sekali, dia tak boleh pakai lagi dah. Sekali pakai. Tapi kalau yang smoke tadi, dia boleh pakai banyak kali. Kalau selagi mana dia punya casing dia tak terbakar lah. Sebab dia kesan asap. Yang ni, dia akan terbakar. Dia kena bakar di sini. Baru dia boleh kesan. Yang ni antara satu karakteristik yang berlaku pada heat detector lah, pada HD ni. Okay, clear? Okay, satu lagi yang biasa kamu nampak. Yang ini adalah dua benda ni, SD dengan HD ni semua ni automatik. Tak payah perlukan bantuan insani ataupun bantuan kita lah. Dia berlaku malam ke, siang ke, ada orang, tak ada orang. Tapi ada supply untuk hidupkan dia, dia boleh bekerja. Maksudnya, katalah pukul 6 pagi berlaku kebakaran, orang tak ada orang. Tapi dia boleh kesan dah, dia tahu dia akan bunyikan loceng. Dan ada setengah tempat, dia terus boleh kontak dengan balai bomba yang berhampiran. Dia pakai GSM, dia terus boleh kontak. Bila dia bunyi loceng, dia terus kontak balai bomba. Bomba tahu tu bangunan mana yang terbakar, institusi mana yang terbakar. Okey, yang lagi satu ni dipanggil break glass. Okey, break glass ni pernah nampak? Biasa nampak kan? biji ni. Okey, break glass yang tadi HD dengan SD tu dia secara automatik. Tapi yang ni dia secara insani. Maksud dia, kamu kena pecahkan dia. Yang ni, kalau kamu lihat, dia letak di kawasan laluan-laluan orang. Perasan tak? Kalau kamu lalu yang menampak dia kan, dia tidak akan sorokkan biji ni. Biji ni memang dia perlukan orang untuk pecahkan dia. Dan kalau kamu perasan, selepas biji, atas dia mesti ada loceng. Perasan tak? Macam ada kambing. Betul tak? Dia ada break glass. Atas tu mesti loceng. Dia selari. Dia tak boleh ada break glass, loceng tak ke mana-mana, tak ada. Dia kena selari. Supaya bila kamu pecah, kamu terus dengar loceng tu. Kamu terus dengar. Tu dia punya konsep dia. Faham Faham? Okey. Sekarang ni ada smoke detector, ada heat detector, ada break glass. Ini 3 input yang normal lah yang kita pakai. 3-3 ni kamu kena faham di mana nak pakai, kat mana nak guna dia. Lepas dari tu apa tujuan dia. Lepas tu dia ada lagi satu, kita kalau kamu perasan, banyak tak ada di kolej kita ni ada pintu-pintu rintangan api kan. Kalau kamu perasan tempat-tempat di sebelah tandas di makmal MPI tu, kalau kamu nampak kan ada pintu-pintu yang macam berat nak buka besi tu kan. Itu pintu-pintu yang kalau terbakar dia panggil dipanggil pintu kalis api lah. Dia kalau terbakar dia bertahan lah pintu tu. Tapi dalam certain suhu je. Kalau suhu yang sangat tinggi dia akan melting, akan melembur jugalah. Okey, kebakaran memang kita tak boleh guna lift lah. Contoh pintu macam ni lah. Pintu macam ni. Ni pintu-pintu yang apa kita panggil tadi, kalis api lah. Okey, dalam yang tadi tu input tu benda yang tak begitu kritikal. Yang kritikal ni di bahagian dia punya panel kawalan ataupun control panel. Dalam control panel ni dia adalah dikawal secara automatik. Maksudnya berlaku apa-apa, dalam tu dia ada toggle switch. Toggle switch tu kamu boleh pilih dia nak secara auto ataupun secara manual. Tapi kebanyakannya kita setting kepada auto. Bila berlaku kebakaran dia terus bunyi lah.